Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan Ruang Bicara Bahas sebenarnya yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan kita masih lagi akan menumpukan perhatian kepada PRN Negeri Melaka. Dan tentunya lah ini merupakan satu situasi di mana tumpuan bukan saja rakyat Melaka tetapi orang Malaysia juga, seluruh Malaysia sebenarnya, rakyat seluruh Malaysia sedang menumpukan perhatian kepada PRN Negeri Melaka ini. Dan kita masih lagi berterusan akan cuba menumbual beberapa orang calon-calon yang akan bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Melaka ini. Dan tentunya di ruang bicara ini pada hari ini kita ada 3 tetamu yang kita anggap hebat belaka sebenarnya, dan kita juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat mereka bagaimana peluang mereka dalam Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini. Baiklah, tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia yang akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermiyati Samsudin yang merupakan calon nombor 2 di Tanjung Bidara mewakili PN Bersatu. Dan mungkin ada sesuatu yang menarik yang dapat kita kongsikan bersama Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermiyati nanti. Dan itu dia sudah pun ada di kaca TV kita. Dan kita juga ada tetamu yang istimewa, iaitu yang berbahagia Datuk Nur Azman Hassan yang merupakan calon N12 di Pantai Kundo mewakili PH ataupun Amanah. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang hebat, iaitu Datuk Nur Hizam Hassan Bakti yang merupakan calon N15 di Pengkalan Batu. Dia merupakan calon bebas. Jadi ini merupakan perkara-perkara dan juga tetamu-tetamu yang menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang mengetahui tentang perkembangan terkini di Pilihan Raya Negeri Melaka yang akan berlangsung pada 20 hari bulan nanti. Dan sekarang ini kita tahu bahawa kesemua calon-calon yang akan bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Melaka ini sibuk sebenarnya berkempen dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kita sekurang-kurangnya ada 3 tetamu yang sudi bersama kita di ruang bicara bahas ini. Baik, mungkin menarik kalau saya mulakan dulu dengan Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermiyati Samsudin. Jadi saya tahu Wabi Datuk Wira Mas Ermiyati juga sebenarnya sibuk tadi. Dia kata mungkin dia tidak dapat begitu lama dengan ruang bicara bahas ini, tapi kita telah pun menerima jaminan bahawa dia akan cuba untuk berada bersama kita sehinggalah ke penghujung program ini nanti. Jadi barangkali Wabi Datuk Wira Mas Ermiyati sendiri kesibukan berkempen sekarang ini. Jadi bagaimana perjalanan kempen setakat ini bagi Datuk? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Sukawi dan juga bernama kerana sudi untuk menjemput saya dan juga sahabat-sahabat lain untuk sesi pada malam ini. Dan alhamdulillah ini adalah merupakan hari yang kelima kempen. Sudah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun kalau nak dibandingkan pada sesi pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri yang lain, ianya sangat berbeza sekali dari segi SOP. Dan kita pun sebagai calon terpaksa menggunakan pelbagai platform sedia ada dan juga menggunakan kreativiti kita semaksimum mungkin untuk kita menyantuni seramai pengundi yang dapat bermula daripada seawal pagi sampailah ke pagi. Jadi tu saya pun tadi pun petang tadi saya try kaedah baru tu. Kalau tak pagi subuh, lepas tu kita breakfast, minum pagi ada sarapan lain, minum pagi lain, minum pagi kedua lain, minum pagi keempat. Pagi je minum sampai 4 kali tu. Berbeza kedai. Sebab itu je masanya yang dapat kita duduk sembang, jumpa pengundi-pengundi secara tidak langsung. Okay? Dan selain daripada itu juga kita pergi menyantuni pengundi-pengundi di tempat, maksudnya ada gerai-gerai mereka, kita membeli barang dan sebagainya. Dan petang tadi saya jumpa kaedah baru. Saya buat saya membonceng motor bersama kawan-kawan. Mereka pakailah vest. Dan depan saya punya pickup truck yang ada saya punya wrapping kereta, ada nampak stiker sebagainya. Saya lalu sepanjang pantai Tanjung Bidara. Kita hon-hon-hon, tak lambai. Oh, diorang pun lambai balik. Very warm
respon. Itu pun kaedah yang mungkin boleh diguna pakai oleh calon-calon lain untuk sesi kempen ni, sebab masa pun berbaki lagi 7 hari. Jadi pelbagai kaedah yang harus kita gunakan dalam usaha untuk kita mengenali ataupun menyantuni pengundi. Tapi kat sini kita punya dua-dua calon ni semua yang dah dikenali kan. Wadi Nur Hizam dan juga Datuk Nur Azman. InsyaAllah mungkin tidak ada masalah, tetapi mungkin ada sedikit masalah tekanan untuk calon-calon baru. Saya lihat dengan kaedah ataupun SOP yang agak ketat pada kali ini. Okey, nanti kita dapatkan pandangan Datuk Wira lagi. Saya ulangi lagi, Datuk Wira merupakan calon untuk N02 di Tanjung Bidara, mewakili PN Bersatu. Bagaimana pengalaman Datuk Nur Azman pula? Ini juga sesuatu yang menarik ni sebenarnya, Datuk, ya, bertukar parti dan sekarang ini mewakili PH Amanah. So dari segi kempen dan juga SOP yang ditetapkan juga dikatakan begitu ketat sekali dan kadang-kadang menyukarkan juga dari segi proses berkempen itu sendiri. Mungkin komen daripada Datuk Nur Azman? Mic anda tidak di on tu, tidak tak dengar suara Datuk tu. Okey, Syakawi. Suasana sekarang ni memang lain daripada yang lain. Yang semua kita sedia maklum apa yang SPR beritahu tentang kekangan tentang SOP yang diberitahu dan kita kena wajib patuhi untuk kepentingan rakyat juga. Jadi benda ni memang jadi masalah sedikit pada saya. Disebabkan saya dahulunya daripada Barisan Nasional pada PRU 14. Sekarang ni saya pada Harapan, Pakatan Harapan. Jadi rata-rata yang saya jumpa ni memang beri sokongan yang penuh pada saya. Sebab saya daripada incumbent daripada Barisan Nasional. Jadi itu satu masalah pada saya dan cuba saya dekati mereka ni secara itulah macam Wabi Mas Emirati berkata, kita minum pagi je kadang-kadang sampai 4 kali 5 kali. Itu menjadi satu pendekatan kita yang kita dapat selain kenduri, selain tu kita pergi ke masjid, beberapa masjid yang begitu. Ke tadi petang saya ke ada kematian. Jadi saya pergi ke sana dan sembahyang solat Jumaat. Jadi bila solat Jumaat tadi saya mendekati sebab hujan lebat saya tak boleh keluar. Jadi semua saya datang semua dah rata-rata mengenali diri saya sebab saya memang anak jati di Pantai Kuduh ni. Jadi sedikit sahaja masalah dan tapi saya pun tak ada masalah sebenarnya pasal SOP SPR yang ni sebab saya tengok hari ni COVID pun dah 299. Tak salah saya 299 dan saya sendiri pun kena jangkitan COVID ni. Jadi saya kena jaga benda ni supaya tidak menjadi kita jadi penyebab kepada hasilnya pundi-pundi hidup pada kudu. Jadi saya cukup jaga SOP, mendekati mereka, cara mendekati mereka dan mematuhi segala apa fakta yang ditetapkan oleh Syafin. Okey. Baik. Ya, nanti kita dapatkan lagi pandangan Datuk Nur Azman. Banyak lagi isu ataupun perkara yang ingin saya kongsikan bersama anda. Tapi kita juga nak dapat pandangan daripada Datuk Nur Hizam Hassan Bakti. Ini juga merupakan satu lagi figura yang dikatakan banyak mencetuskan kontroversi dan sebagainya. Tetapi mungkin itulah sebenarnya apa yang dipegang oleh Datuk Nur Hizam. Tapi saya suka Datuk bila kita bercakap tentang kempen ini, moto yang Datuk pakai sekarang ni ataupun yang Datuk guna sekarang ini, mereka baru nak menabur janji tetapi saya sudah lama menabur bakti. Apakah Datuk melihat bahawa inilah menjadi asas pegangan perjuangan Datuk sebenarnya? Datuk. Baik, terima kasih Datuk Sekawi Jirin. Terima kasih kerana mengundang saya pada malam ini dan ucapkan terima kasih kepada bernama dan rakan-rakan saya yang lain yang kita kenal. Pada saya, pilihan raya pada kali ini dia memang agak pelik sedikit dah. Nama pilihan raya, tapi kita tak boleh berkempen, kita tak boleh turun padang, kita tak boleh pergi door to door, kita tak boleh buat apa saja. Dan tapi untungnya saya, sebagai YBN 15 Kepala Batu, kita telah berkempen selama 3 tahun. Maknanya kita dah buat kerja 3 tahun sudah. 3 tahun sudah kita telah menyantuni rakyat, turun padang, menyelesaikan masalah
di Don Penggalan Batu. Apa yang kita tahu di Don Penggalan Batu ini, masalah dia adalah kampung dalam bandar. Bila kampung dalam bandar, apa yang kita tahu, masalah-masalah dia terlalu banyak. Jadi sejak saya menjadi YB di Don Penggalan Batu, sampai dekat 70% masalah mereka yang saya selesaikan, bukan kata selesai masalah 1-2 hari, ada yang selesaikan dalam masa 1 jam, ada yang saya selesaikan hari ini datang, besok selesai. Saya tak suka simpan terlalu lama. Pada saya, untuk menyelesaikan pundi-pundi saya akan buat yang terbaik mungkin. Itu yang saya tahu. Tapi macam saya katakan tadi, di luar sana sibuk nak menabur janji. Saya rasa saya sudah lama pun nabur bakti. Jadi pada saya telah melakukan yang terbaik. Kita boleh tengok dalam rakaman kita di Facebook. Boleh buka akaun YB atau akaun YB. Kita bukan dekat kosong, tapi kita buat dia betul. Baik, menarik. Kita kembali semula kepada YB Datuk Wira Mas Elmi-Yati. Ini pun sesuatu yang menarik dan penting juga. Tetapi saya nak dapatkan jawapan ikhlas daripada YB Datuk Wira Mas Elmi-Yati. Ada tuduhan dan juga pandangan yang dikeluarkan di luar sana, terutamanya dalam kempen-kempen pilihan raya yang sedang berlangsung sekarang ini. Mereka tahu bahawa YB Datuk Wira Mas Elmi-Yati adalah seorang ahli parlimen di mewakili kawasan Masjid Tanah. YB juga merupakan timbalan menteri. Sekarang ini dikatakan kenapa pula masih lagi nak bertanding untuk kerusi Dewan Undangan Negeri di Tanjung Bidara ini. Dia mengatakan bahawa mungkin apakah Datuk Wira ni tamak nak jawatan, dan dikatakan bahawa mungkin juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Menteri Melaka sekiranya PN boleh menang dalam Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini. Jadi jawapan kepada tomahan-tomahan dan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan seperti ini, Datuk Wira. Terima kasih untuk makluman. Sebenarnya betul. Saya tak perlu pun nak bertanding sebab saya dah timbalan menteri, saya dah ahli parlimen. Tetapi kita melihat bahawa pilihan raya negeri yang telah tercetus disebabkan oleh polemik yang disebabkan oleh UMNO terhadap UMNO itu sendiri, yang sehingga kerajaan Melaka itu dibubarkan. Jadi pilihan raya negeri ini cukup krusial sekali. Dan ini menjadi cerminan bukan hanya untuk negeri Melaka itu sahaja, tetapi ianya membawa satu kesan yang cukup besar untuk di pusat, untuk pilihan raya umum akan datang. Jadi saya sebagai Ketua Bahagian Bersatu Masjid Tanah merasakan bahawa saya perlu bertanggungjawab dan juga untuk membantu Parti Perikatan Nasional ini dengan menyumbangkan kerusi. Jadi apa yang kita ada? Jadi sebab itulah saya menyatakan pada hasrat pada Pucuk Pimpinan Parti untuk menyumbangkan satu kursi di Dun Air Limau. Kerana saya rasa di kampung saya, di tempat saya mungkin agak mudah untuk saya menyumbangkan satu kursi. Tetapi sampai saat akhirnya Pucuk Pimpinan meminta saya decide, Amy, you go for Tanjung Bidara. Jadi apabila saya diarahkan untuk bertanding di Tanjung Bidara, jadi saya akur dan juga saya menerimanya dengan satu perasaan tanggungjawab, walaupun kita tahu bahawa Tanjung Bidara itu dengan jumlah pengundi Melayu ini 94% dan ianya terkenal dengan maksudnya kubu kuat UMNO. Jadi ini adalah cabaran yang besar buat saya. Jadi kalau nak dikatakan tomahan bahawa saya tamak dan itu sebenarnya tidak berlaku, Datuk. Dan sebagaimana saya cakap tadi, tidak pernah terlintas di fikir saya pun untuk maksudnya tamak dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat juga Barisan Nasional juga meletakkan seorang senator yang juga mempertimbalan menteri untuk bertanding di kursi Dun Kelebang, iaitu yang Muhammad Datuk Lim Ban Hong. Jadi tidak ada bezanya, pasti yang Muhammad Senator Datuk Lim Ban Hong juga ingin menyumbangkan satu kursi bagi parti, sebagaimana hasrat saya yang sama untuk di kursi dalam Dun Tanjung Bidara. Tapi yang disebut-sebut yang dimainkan di luar sana YB bakal menjadi Ketua Menteri itu adakah mainan hanya kabar-kabar angin ataupun memang itu dah jadi satu ketentuan kepada YB sekiranya menang dalam pilihan raya kali ini, dan ialah kalau PN menang secara keseluruhannya?
saya fikir itu adalah hanya cakap-cakap saja, hanya propaganda ataupun mainan di media sosial. Sebab saya sendiri tak pernah terfikir pun untuk benda yang jadi mainan di sosial media itu. Jadi hasrat saya hanya untuk memastikan satu kursi daripada saya disumbangkan untuk parti saya Perikatan Nasional. Okey, Dato' Nur Azman Hassan, ini pun satu isu yang menarik jugalah. Kalau kita lihat kepada apa yang berlaku ke situasi politik semasa kali ini, apakah Dato' merasakan walaupun Dato' mungkin dianggap ialah dikatakan sebagai penderhaka kerana melompat parti, meninggalkan parti sebelum ini dan sebagainya, tapi apakah Dato' melihat bahawa sokongan daripada pengundi-pengundi itu masih kukuh di belakang Dato' sebenarnya dalam PRN Melaka kali ini, tu? Datuk minta maaf tu Ya. Saya terpaksa minta diri sebab program saya diawalkan tu. I'm so sorry but I wish to ganti balik satu slot untuk bernama. I'm so sorry, minta maaf. Okey. Minta maaf juga pada Datuk Nur Hizam dan juga Datuk Nur Azman. InsyaAllah kita jaga. I wish you all the best kepada semua. Saya minta maaf. Okey. Saya hutang satu slot untuk bernama lagi. Okey, cantik. Kita akan jumpa lagi nanti dalam slot-slot yang akan datang. Jadi ya, itulah tadi kita terpaksa melepaskan YB Datuk Wira Mas Ermayati Samsudin. Dia dah ada program yang perlu dihadiri. Jadi soalan saya tadi kepada Datuk Nur Azman Hassan, ini pun itulah soalannya tadi, kedudukan dan juga sokongan terhadap Datuk Nur Azman sendiri, walaupun ialah dicop sebagai mereka yang melompat parti dan sebagainya. Datuk. Ya. Memang pada permulaannya apa yang kami buat ni hilang kepercayaan pada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman Mak Ali ni. Kami sebenarnya 4 orang ni mengambil satu risiko yang agak berat. Sebab saya 30 tahun, 38 tahun dalam ahli UMNO dan setia pada UMNO, tapi disebabkan ada beberapa yang kami kena berbetulkan kerajaan negeri Melaka untuk kepentingan rakyat negeri Melaka, bukan untuk kepentingan kami 4 orang. Jadi saya mengambil tindakan sedemikian dan pada peringkat awalnya memang macam-macam orang mengata saya. Saya boleh terima dan saya maafkan apa yang orang katakan. Termasuklah katak lah. Itu biasa. Sebenarnya kami pergi ni tempat yang bukan pemerintah pada masa itu. Dan mereka PH masa tu mereka adalah pembangkang. Saya pergi ke sana. Itu tak ada kepentingan pada saya. Jadi saya pergi ke sana untuk membela nasib rakyat negeri Melaka. Itu tujuan kami pergi. Bila kami tengok ada beberapa benda yang keterisan, benda yang kerajaan yang tidak bermura, kerajaan yang rakus, kerajaan yang merampas harta-harta rakyat negeri Melaka. Jadi kami tidak boleh pandang macam itu. Dan saya tidak boleh bersebahat. Saya tak boleh bersebahat benda yang mungkar, benda yang kita tengok benda ni dah melampau. Semua sedia maklum, semua sedia tahu, dan saya pun dah terangkan banyak kali. Saya beritahu apa yang kami buat ni adalah untuk kepentingan rakyat negeri Melaka. Okey, sekarang ni dah berapa hari? Dah 5 hari tak salah saya. Pergi rumah ke rumah, bukan rumah ke kedai-kedai apa semua. Dan kadang-kadang saya lalu hantar pamphlet ke, hantar brochure ke apa semua. Dan mereka kata, Tok Man, saya kata nanti kita jumpalah. Saya pun tak boleh mendekati, kita kena ikut SOP tu. Dan banyak mereka ni dah boleh menerima. Saya tengok dalam saya punya Facebook, saya punya tu banyak dah boleh menerima saya dan tidak cerita lagi pasal lompat ni. Tak cerita lagi. Sebab kami bukan melompat, kami pergi untuk membela nasib rakyat negeri Melaka. Jadi Syakawi, saya bila buat macam ni, saya menjadi satu kepuasan pada saya sendiri. Dan saya ulangi tiada kepentingan diri saya. InsyaAllah, Syakawi. Okey, baik. Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, ini pun satu lagi figur ataupun tokoh yang kadang-kadang banyak mencipta ataupun
melakukan perkara-perkara yang dianggap kontroversi dan sebagainya. Dan ada juga Datuk mengatakan bahawa adakah ini apa yang Datuk lakukan kadang-kadang menimbulkan pandangan-pandangan yang bersifat kontroversial dan sebagainya. Ini adakah ini prinsip perjuangan Datuk ataupun sebenarnya inilah Datuk cuba melakukannya kerana mencari populariti? Itu pun ada pandangan-pandangan yang sedemikian, Datuk. Mungkin kita dapat komen ikhlas daripada Datuk Nur Hizam. Dia beginilah, di luar sana boleh cakap apa saja yang kami lakukan. Tapi hari ini hakikatnya adalah kami berempat ini sebenarnya membuat satu benda yang pada saya lah, itu yang tak berani orang lain buat lah. Kami sanggup hilang jawatan, kami sanggup hilang bergaji besar, kami sanggup hilang segala-galanya. Kami dapat apa? Kami hanya bebas. Macam saya, bebas saya dulu sampai sekarang saya bebas. Apa yang kami dapat? Adakah kami keluar daripada kerajaan, kami mendapat jawatan tinggi? Kami dapat lebih baik? Dapat jadi ketua menteri? Tidak. Jadi kami sanggup hilangkan sesuatu benda yang orang kata yang orang lain tak sanggup buat, tapi kami berempat sanggup melakukan demi untuk menyelamatkan masa depan kerajaan negeri Melaka. Itu yang kami lakukan. Tapi apakah mereka tidak nampak? Betul, bukan kita keluar dan kita mendapat habuan. Tidak, sama sekali tidak. Niat kami melakukan adalah niat yang terbaik. Pada saya, kepada mereka yang tujuh lagi itu bila tidak nampak benda-benda ini berlaku, tapi tidak mau keluar lagi pada kerajaan, mereka itu adalah pengkhianat. Kami dah betul. Kami berempat merupakan penyelamat. Itu saja. Okey, kalau kita lihat apa ni Datuk Nur Hizam, Datuk adalah antara 22 calon bebas yang akan bertanding dalam pilihan negeri di Melaka kali ini. Jadi apakah Datuk melihat bahawa sebagai calon bebas, apakah Datuk menghadapi satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kerana tidak ada lagi sokongan kuat dari parti dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk menghadapi cabaran ini, Tok? Alhamdulillah, sekarang saya dah tak ada masalah lagi. Pada saya ada parti atau tidak parti itu soal nombor dua. Parti itu hanya satu logo dan simbol atau satu platform untuk saya berdiri. Itu sahaja, satu rumah. Tapi pada saya hari inilah, walaupun saya bebas hari ini, untungnya saya macam saya cakap daripada awal, saya telah berkhidmat kepada rakyat di Don Bengawan Batu 15 selama 3 tahun setengah. Selama 3 tahun setengah saya menghambakan diri saya. Saya mendekati di Don Bengawan Batu. Saya siang malam saya bekerja kepada N15 Palang Batu. Saya rasa pengundi di N15 Palang Batu mengenali siapa itu Datuk Nur Hizam. Saya ini jadi pemimpin yang agak mudah didekati. Saya tegas bertempat. Dalam dewan saya memang tegas. Di dalam dewan saya akan melawan, di luar dewan saya akan berkawan. Itu prinsip hidup saya. Kalau di dewan pun saya tidak boleh membawa suara rakyat. Siapalah saya wakil rakyat N15 di Palang Batu. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi untuk yang lain kali ini, saya tidak mendapat halangan ataupun tidak mendapat masalah bagi pihak saya. Kerana saya telah berkempen ataupun sudah beriman. 3 tahun sebelum itu saya sudah bekerja. Setiap hari turun padang, setiap hari menyentuh di rakyat. Dan mereka mengenali saya Datuk Nur Hizam. Baik, Datuk Nur Azman. Ini pun perkara yang saya nak dapat pandangan daripada Datuk lah. Datuk menangis sebenarnya meminta maaf kepada rakyat Melaka selepas apa yang berlaku. Tetapi ramai juga rakyat Melaka sebenarnya yang merasa terkilan dengan apa yang berlaku dalam senario politik yang mengakibatkan terpaksa berlangsungnya pilihan negeri Melaka ini. Ada yang marah, ada yang kata dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini, kenapalah PRN perlu diadakan dan sebagainya. Jadi perasaan rakyat Melaka secara keseluruhannya ketika ini, apakah ianya sudah bertambah baik dan mereka menerima ini sebagai satu hakikat yang hakiki yang terpaksa mereka lalui sebenarnya? Pandangan Datuk. Ya, saya kawin. Dia memanglah pada permulaannya apa yang kami buat apa semua, apa yang saya menangis tu bukan benda yang main-main lah. Bukan kita nak simpati pada rakyat. Kita minta orang politik, dia kata senang mudah sangat mengeluarkan air mata untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Untuk melakukan sesuatu untuk mencari sokongan. Sebenarnya bukan itu cara kami sebenarnya. Apa yang saya lakukan, apa yang kami buat, saya menangis tu disebabkan kita tengok kesusahan rakyat. Saya tahu apa yang rakyat rasa, apa yang rakyat sepanjang pandemik COVID-19 tempoh hari, apa yang rakyat kesusahan, apa yang mereka lakukan, mereka alami. Yang saya kita tahu ada yang kehilangan ibu bapa apa semua kan.
Jadi apa yang jadinya pembubaran ni semua sedia maklum. Bukan kami yang nak membubarkan. Kerajaan negeri secara tergesa-gesa berjumpa Dato' Tuan Terutama PYT Muhammad Rastam. Lepas tu diumumkan oleh speaker Datuk Seri Rauf Yusof, pembubaran dibuat. Saya pun pelik benda ni berlaku tergesa-gesa tanpa memikirkan nasib rakyat. Saya ulang balik sekali Saya kata benda ni, kita hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri, itu saja. Kita tak cakap benda kita pergi ke sana ke sini, tak. Cuma kita hilang, dan kita ada 12 lagi. YB Adun Perikatan Nasional masa tu boleh pilih mana salah satu, tak ada masalah sebenarnya. Dan kami boleh ikut sebab kerajaan negeri yang sedia ada pada tempoh hari yang lepas adalah 2 singa di atas gunung. Dan saya pun pernah kata sampai 3 singa. Mereka 2 singa ini telah merosakkan pentadbiran kerajaan negeri, di mana Ketua Menteri sendiri tidak membuat satu keputusan, walaupun saya tidak dalam esko kerajaan negeri. Tapi kita tahu benda ni. Dan saya sendiri pelantikan jawatan-jawatan yang yang ditawarkan pada saya. Siapa yang tawarkan? Yang tawarkan saya bukan Ketua Menteri. Yang tawarkan saya jawatan-jawatan ni oleh speaker. Siapa punya jawatan yang penting? Siapa yang nak berikan jawatan-jawatan JSC? Bukan saya minta, tapi itu dijanjikan. Jadi kita lihat kat situ, dan berapa benda perkara yang mengganggu. Dan saya pun ada kawan-kawan saya, terutama Datuk Seri Utama Idris Harun sendiri. Dia pun tak cerita pasal apa akta rahsia rasmi, akta rahsia yang oleh esko NKN semua. Tapi lagi segi pergerakan, lagi segi pentadbiran, kita tahu gangguan-gangguan terlampau banyak sangat. Dan tentang isu-isu yang lain seperti isu pasir, berbagai isu lagi yang tak bermoral apa semua. Jadi kita kena perbetulkan Baik, Datuk Nur Hizam, nak berkongsi pandangan dan juga pendapat anda sebagai calon bebas. Tadi pun Datuk mengatakan bahawa tak kisahlah kerana perjuangan akan diteruskan. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhannya lah, 22 calon bebas itu merupakan satu jumlah yang sekiranya cukup besar sebenarnya. Peluang kepada calon-calon bebas ini, Datuk, apakah Datuk melihat bahawa mereka juga sebenarnya ada ruang dan juga peluang yang cukup baik sebenarnya untuk mencipta sesuatu kejutan dalam pilihan negeri Melaka kali ini? Pandangan Datuk. Pandangan saya dia mudah saja. Hari ini rakyat dah pandai membezakan yang mana kaca, yang mana permata. Mereka dah pandai membezakan yang mana satu pemimpin, yang mana satu wakil rakyat, yang mana yang pandai bercakap. Kita nak cari pemimpin yang pandai bercakap, tapi pandai buat kerja. Bukan dia pandai bercakap saja. Jadi hari ini saya rasa kalau saya pergi ke bebas sekalipun, saya rasa tak ada masalah. Sejarah telah tercipta. Apa yang kita tahu, Datuk Syahril bertanding bebas atas tiket kunci, menang, Alhamdulillah. Kita tahu Datuk Ibrahim Ali pun menang atas tiket bebas. Dan kita tahu yang baru-baru ini ahli Parlimen Batu pun menang atas tiket bebas. So mungkin suatu itu masanya saya ada orang yang keempat. Okay? Saya rasa rakyat sudah pandai menilaikan, mana saya katakan tadi. Beliau inginkan seorang wakil rakyat yang berjiwa rakyat, yang sanggup menjadi humble kepada rakyat. Okay? Beliau nak betul-betul wakil rakyat yang boleh buat kerja, bukan pandai bercakap saja atas pentas, menjanjikan yang bukan-bukan. Pada saya tidak. Mereka sebenarnya pengundi di Dor Penghalang Batu sudah lama dahagakan seorang pemimpin. Mereka nakkan seorang pemimpin yang boleh memimpin, yang boleh membela nasib beliau. Tiket ataupun kursi atas tiket bebas pun mereka tak kisah. Sekarang ini pun saya bebas. Siapa kata saya ada parti, saya bebas. Tapi kenapa saya boleh menunjukkan kepada orang yang ada parti, yang bebas ini tetap di hati rakyat dan terus membantu rakyat, membela nasib rakyat. Manifesto Datuk sendirilah sebagai calon bebas. Manifesto saya mudah dan simpel saja. Kita tahu Penghalang Batu merupakan kampung dalam bandar. Bila kampung dalam bandar ni, isu pertama adalah isu banjir. Isu banjir. Isu banjir ialah isu peparitan. Saya pelik, kerajaan negeri Melaka ini memang pelik. Kita tahu di negeri Melaka ini untuk menyelesaikan masalah banjir senang saja. Kita di Melaka ni kita memang tak ada sumber air. Tak ada sumber air. Kita minum air dan menggunakan air setiap hari dengan menggunakan air tadahan hujan. Kita tahu
70% taburan hujan yang kita dapat setiap tahun cukup untuk kita membekalkan air kepada rakyat negeri Melaka. Itu satu part. Okey. Dan bila berlakunya taburan hujan yang begitu lebat, okey, kita tidak menguruskan air itu dengan cara baik. Pada saya sepatutnya pusat tadaan air di negeri Melaka itu patut kita adakan kalau boleh. Yang di Macam Umbu itu kita boleh adakan 10 tempat kawasan untuk tadaan air. Setidak-tidaknya bila hujan lebat, apabila air itu kita boleh masukkan di pusat tadaan dan kita boleh gunakan dan kita boleh jual balik. Itu satu part. Dan bila berlaku ni hujan lebat, fenomena kita tahu fenomena hujan lebat, okey, dan banjir tak akan berlaku. Jadi itu cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah banjir di negeri Melaka. Okey, kita tahu kalau keadaan negeri Melaka begitu gah, laut dia boleh tambak. Okey, Pulau Melaka dia boleh buat. Takkan isu banjir pun dia tak boleh selesaikan. Kan pada saya keadaan negeri Melaka tu gagal. Gagal. Bila gagal, bila kita tegur baru masalah berlaku. Saja. Baik, Tok Man. Izinkan saya panggil Tok Man lah. Tadi saya tengok ada logo Tok Man tu. Saya pun berasa lebih dekat dan lebih mesra sebenarnya. Okey, Tok Man, ini pun penting jugalah. Saya tahu bila kita bercakap tentang manifesto Datuk terpaksalah kali ini mendukung manifesto Pakatan Harapan. Tapi apakah Datuk mungkin sekiranya lah kita anggap ini sebagai satu perjuangan yang belum selesai sebenarnya. Jika tewas dan jika menang, apa yang akan Datuk lakukan sebenarnya? Ya, sebenarnya banyak benda yang saya boleh lakukan tentang kepentingan rakyat negeri Melaka, khasnya di Partai Kundur sendirilah. Kita banyak rata-rata yang masa saya berkempen di kedai-kedai kopi, jumpa nelayan-nelayan di pesisir pantai. Banyakkannya mereka menyuarakan bila sudahannya penambakan laut ni. Sampai bila? Bagi tarikh dan sampai kawasan mana yang mereka ni ditambah. Ni. Sebab benda ni tiada kesudahan. Sampai mereka kata pasir dah masuk biji mata dah. Sampai macam tu tahap mereka. Mereka cukup marah. Sebab keluasan penangkapan ikan mereka semakin mengecil. Dengan kapal-kapal yang berlabuh, tak tentu arah, tak ikut dia punya keadaannya. Dan mereka ni dah tak ada tempat lagi mencari makan. Rata-rata di Partai Kundur sendiri sampai ke Sungai Lere, kita ada 300, lebih kurang 300 nelayan berdaftar dan awak-awak. Dan mereka ni nak cari apa? Dan mereka mempunyai keluarga, mereka mempunyai tanggungjawab, mereka nak hidup seperti manusia biasa, mempunyai kenderaan, mempunyai keselesaan sikit. Dan sebab mereka ni bukan sentiasa pergi menangkap ikan, mendapat ikan. Tak tentu masa dia. Sekarang ni dah 3-4 hari Syakawi dengan ribut dia, dengan hujan dia, dah 4 hari. Mereka tidak boleh turun ke laut. Bila boleh turun ke laut pula? Dengan keadaan laut, dengan keadaan kapal-kapal apa semua, dia kata ni apa ni? Apa nak jadi ni kami ni? Mana pembelian pada kerajaan negeri pada nelayan-nelayan ni? Dengar dikata ada royalty untuk papasan pada nelayan. Saya ingat Datuk Nur Hizam Bati pun tahu benda ni sebab dia ni. Di mana penyaluran dia? Sampai dia kata di Bandar Hilir mereka boleh dapat beribu-ribu, 30,000, 40,000, takkan mereka dapat sedikit. Dapat 1,000, kadang-kadang Datuk Nizam pun tahu macam mana boleh bagi-bagi macam ni. Kemungkinan ada ketirisan ke dalam tu apa semua yang melibatkan kerajaan negeri yang tidak boleh membantu nelayan-nelayan ni. Mereka kata senanglah Tok Man. Tok Man cakap dengan diorang ni, kalau Tok Man dapat merintah apa semua, Tok Man bantu kami, berapa boleh bagi? Kata bagi tanah, khaskan kami boleh buat pertanian, kami boleh cara lain. Tapi bagi pempasan yang kami boleh hidup selama-lamanya dengan anak cucu cicit kami semua, kami nak menyambung dari hidup macam itu. Dan kami pelajaran pun tak tinggi. Ada yang tinggi pun betul peluang pekerjaan agak terhad. Bila terhad apa semua, mereka nak tak nak pergi ke laut ikut tradisi mak bapak mereka, atau nenek moyang mereka untuk ke laut. Yang itu kita tengok apa yang terjadi pada yang saya rata-rata saya pergi nelayan-nelayan, petani saya berkaitkan tersebut. Bukan saya nak salahkan Datuk Nur Hizam Bati, cuma mereka ni kata cubalah kerajaan negeri allocate satu bajet yang tinggi mengawal harga padi supaya mereka ini tak adalah
kerja macam nak mati, kerja dapat dia punya keuntungan dia, kepenatan mereka ni makan, ibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi mereka pergi, lepas tu tak berapa lama dah habis dah duit. Dan mereka semua apa lagi mereka nak dapat. Jadi mereka minta bantuan kerajaan negeri bantu mereka. InsyaAllah saya pun akan berbincang kalau diberi kepercayaan kepada kami semua untuk merintahkan negeri Pakatan Harapan. Saya ingat Datuk Nur Hizam Bakti pun tak ada masalah untuk bersama kami. Jadi kita boleh membina balik, kita buat balik kerajaan ni dan pembelaan kepada rakyat. Itu dinamakan Syakawi wakil rakyat. Bukan wakil cari harta, bukan wakil tambak pasir, wakil rakyat. Ya, kita tahu pembangunan, kita tahu cara-cara kerajaan negeri untuk menangani pembangunan. Tapi tengoklah apa yang terjadi dekat gateway, dekat bahambiran Bandar Melaka. Benda tu terbiar macam tu. Saya pelik kenapa ada lagi penampakan pasir sampai ke muara Sungai Leri. Dan layan tu nak keluar perahu pun bermasalah sekarang. Bila air surut tak boleh nak keluar perahu. Tok Man, cuba Tok Man tengok. Macam mana Tok Man boleh tolong tolak perahu kami ke, dia kata. Kami nak pergi tangkap ikan ni, tak boleh nak keluar. Tambak sampai dia kata, sampai saya ulang balik, pasir dah masuk biji mata Tok Man. Kalau Tok Man tak tahu nak bela nasib kami, saya tak tahu. InsyaAllah Tok Man bantu kami, kami akan menyokong. Itu yang mereka rata-rata beritahu. Baik, menarik apa ni Tok Man. Baik, kita pergi kepada Tok Nur Hizam pula lah. Jadi ini sesuatu yang penting juga sebenarnya. Ada juga mainan pandangan-pandangan daripada luar sebenarnya Datuk Nur Hizam ya. Ada yang mengatakan bahawa mungkin dalam PRN kali ini akan berlaku juga satu senario ataupun situasi politik yang agak tidak menentu sebenarnya. Dijangkakan sekiranya berlaku parti-parti yang bertanding, kita tahulah saingan hebat BN, PN dan juga PH dalam pilihan raya negeri kali ini. Tetapi sekiranya sesuatu kelompok golongan parti itu gagal untuk mendapat sokongan majoriti seperti apa yang disasarkan untuk membentuk satu kerajaan negeri. Jadi apakah Datuk Nur Hizam melihat bahawa ini juga akan memberikan lagi satu lagi situasi yang tidak menentu dalam situasi politik Melaka? Ya, apa yang kita lihat bukan di Melaka saja, di federal pun sama juga. Di Melaka pun sama juga. Saya yakin pilihan raya kali ini tiada satu parti pun yang akan dapat majoriti. Saya yakin kerajaan yang akan ditubuh adalah kerajaan campuran. Maksud kita, satu parti itu takkan dapat. Contoh, kerajaan Barisan Nasional pun takkan dapat. Takkan dapat orang kata majoriti. Pakatan Harapan pun takkan dapat majoriti. Bersatu pun takkan dapat majoriti. Akhirnya dekat sini, calon bebas manakah yang akan menang dan akan menjadi sekali lagi kingmaker kepada mereka. Pada saya mudah saja. Kalau saya ditakdirkan saya menang, alhamdulillah. Ini ada pertandingan. Kita mengharapkan menang. Tapi kalau kalah, kita nak kata apa? Setidak-tidaknya saya telah melakukan kerja saya dengan penuh amanah dan tanggungjawab pada Don Penggalan Batu. Tapi kalau sekiranya saya menang, insya-Allah. Kalau sekiranya sekali lagi saya menjadi kingmaker, saya akan bergabung kepada parti yang membela nasib rakyat. Yang mana kita tak mau tengok pengompak di siang hari. Kalau nak mengompak pun waktu malam lah, bukan waktu siang. Yang haram itu dihalalkan. Itu kita tak sanggup. Jadi seorang pemimpin kita mesti ada prinsip, kita mesti ada ketegasan. Alhamdulillah kami rasa keempat-empat kami yang keluar tadi memang berprinsip, bermaruah. Itu saja. Baik, Tok Man, kita ambil daripada apa yang disebut oleh Datuk Nur Hizam tadilah. Kalau begitulah situasi politik yang berlaku, tidak ada parti yang akan mendapat majoriti. Jadi apakah Tok Man lihat bahawa situasi senario politik Melaka ini akan berterusan menjadi satu senario yang tidak menggembirakan rakyat Melaka? Ya. Memang rakyat dah pelabu-pelabu pun kerisauan. Kita tengok kemungkinan Datuk Nur Hizam Bakti beritahu juga. Kerajaan yang majoritinya tak cukup kuat. Cuma 1-2 kursi beza dia akan menjadi satu masalah juga. Dan rakyat tu pening juga. Pun ada yang memberitahu saya, Tok Man, kalau benda ni tak lebih kurang 13, yang sebelah ni 15. Adakah boleh berlaku lagi lompatan macam itu lagi?
Katalah ni jadi PH Muenta dengan 15 PN apa semua. Jadi tak ni. Jadi benda ni kita pun saya pun dengar juga daripada Barisan Nasional sendiri untuk mengkaji semula untuk menyatu pada Perikatan Nasional. Kita pun tak tahu Perikatan Nasional boleh jatuh cinta balik ke sebab diceraikan macam tu kan dalam Perikatan Nasional. Kita pun tak tahu. Kemungkinan bersama dengan kita untuk mewujudkan satu majoriti yang kukuh, yang kuat, yang boleh menjadi satu kepercayaan kepada rakyat sendiri dan juga kepada pelaku-pelaku yang untuk menjana ekonomi negeri Melaka sendiri. Jadi saya tengok insya-Allah lah Pakatan Harapan akan bekerja lebih kuat untuk memastikan yang kita boleh dapat kursi yang selesa dan kita pun insya-Allah lah izin Allah apa semua kami pergi lebih kurang ke 20-21 macam itulah. Itu bukan satu benda yang kita kena ada satu target insya-Allah supaya rakyat lebih seronok. Bila majoriti yang saya cakap tadi tak mencukupi, perbezaannya tak banyak apa semua akan merusingkan dan rakyat akan kata bila kesudahan sebab selepas ni Syakawi 5 tahun bukan tahun depan kita akan PRU kita ikut sama, tak ada. Itu yang saya jelaskan. Dia kata Tok Man tahun depan nanti pihak raya lagi tak. Ini kerajaan yang ditubuhkan insya-Allah akan jadi 5 tahun. Tempoh dia 5 tahun. Jadi saya kata bagi satu kepercayaan pada kami, bagi satu majoriti yang selesa untuk kami memerintah rakyat negeri Melaka insya-Allah. Dan itulah kerisauan sesiapa saja Jadi saya pun berdoa juga. Saya kata ke mana kesudahannya kita sendiri wakil-wakil rakyat dan untuk membela nasihat rakyat, kesudahannya di mana? Kalau majoriti simple majoriti yang kita tak dapat yang selesa. Saya tahu. Ya. Tok Man, saya nak dapat pandangan Tok Man secara ikhlas lah. Kita tahu apa yang berlaku sekarang ini. Krisis ataupun persaingan di antara parti-parti politik ini banyak mengakibatkan parti-parti yang didominasi oleh orang-orang Melayu. Kita bukan cuba menjadi membangkitkan isu rasis di sini, tidak. Tetapi dengan krisis yang berlaku di kalangan parti-parti yang didominasi oleh orang-orang Melayu itu, ianya akan memberi kelebihan dan advantage kepada parti DAP. Itu ada juga yang memberi pandangan. Setuju ataupun tidak, Thomas? Saya punya sebenarnya saya tak bersetuju. Kita kena satu kerajaan yang membentuk kerajaan perpaduan. Kita ada berbilang kaum Melayu, Cina, India apa semua. Kerajaan sebelum ni yang kita dapat tahu semuanya majoritinya wakil rakyatnya Melayu. Itu yang jadi masalah. Dan bila kerajaan Melayu semua Islam yang dikatakan, tapi sebenarnya satu benda yang tidak baik. Kerajaan di negeri Melaka sendiri saya tengok memang tidak baik sebab kita ada berbagai kaum, berbilang kaum apa semua. Jadi kena satu kerajaan yang berbilang kaum dan kita boleh wujudkan satu kerajaan perpaduan. Di mana dalam ESCO menentukan dasar-dasar kerajaan, di situ ada berbagai kaum kat situ supaya kita boleh mengimbangi dan tidak ada timbul masalah rasis ke, masalah berat sebelah dan kepentingan sesuatu kaum saja tidak berlaku benda macam ni. Saya tengok kita sendiri DAP sini di Pakatan Harapan kita ada DAP ada 8 kursi. Sebenarnya tak sedikit. Amanah sendiri ada 9 kursi yang dipertandingkan. PKR ada 11 kursi dipertandingkan. Saya tengok sebelah pihak sana Barisan Nasional pun saya ingat 7 kursi yang kaum Cina yang bertanding, Tionghoa yang bertanding juga. Jadi saya ingat tak ada masalah dan kita berharaplah kursi yang melibatkan kaum Melayu, Cina, India boleh menang dalam pilihan raya ini untuk mengimbangi. Dia tak ada cerita ni Syakawi. Kadang-kadang diorang ni saya pun minta maaf lah. Kita jangan, dan bila saya kata masuk Pakatan Harapan, dia kata Man, itu kan campur Cina. Saya kata kita ni rakyat Malaysia ni, kita pun memang campur Cina, campur India, kita pun bilang kaum. Apa masalahnya? Saya kata tak ada masalah. Tok Man,
Baik NCA. Ya. Ya, saya nak tanya satu juga soalan Tok Man sebelum saya lupa lah. Ini bercakap tentang amanah itu sendiri. Penerimaan orang-orang Melaka terhadap amanah itu sendiri jika dibandingkan dengan PAS misalnya. Apakah satu penerimaan yang semakin ketara, semakin jelas daripada rakyat Melaka terhadap parti amanah? Ya, Syakawi. Sebenarnya bila saya pergi ke amanah ni, saya berhijrah sebenarnya, Syakawi. Kalau tidak, saya ni ibaratkan saya syok sendiri dengan parti saya 38 tahun. Saya tidak tahu parti yang lain. Bila saya pergi ke parti amanah dan saya berkawan dengan PKR, begitu juga dengan DAP apa semua. Jadi kita dapat satu minda yang terbuka macam mana mereka ini menjalankan satu tanggungjawab parti amanah sendiri. Saya lebih kepada parti amanah. Saya tengok struktur manajemen pengurusan dia sangat teratur. Berbeza dengan, bukan saya nak suka nak burukkan, tak. Walaupun struktur Barisan Nasional dari segi UMNO memang struktur kerja dia memang cantik. Saya tahu. Tapi pelaksanaan dia mereka tidak sama macam amanah. Amanah struktur pun mereka ada. Tapi mereka boleh jalankan tugas-tugas dan tanggungjawab khasnya pada PRN ni. Saya kata, oh macam ini mereka susun. Saya belajar pada mereka. Jadi saya combine antara saya dulu Barisan Nasional dengan mereka, saya combine kita cari satu benda yang lebih baik. Sebenarnya tak ada masalah. Apa parti ni seni, Syakawi. Kita pun sebenarnya kita tak menjadi pelik. Tun N sendiri berapa kali masuk keluar apa semua. Bukan saya nak tapi dia menjadi satu rumusan, satu pendekatan. Bila kita berhijrah sesuatu benda tu kita dapat mempelajari lebih baik. Kita pergi lebih baik dan kita tengok benda tu memang baik. Jadi saya kata satu tak kerugian pada saya dan saya boleh menjelaskan kepada rakyat khasnya di Kabupaten Gunung sendiri. Dan tapi kekangan yang ini memang masalah pada saya lah. Syakawi, saya jumpa orang lama-lama yang dia kata, apa saya kau lompat? Oh, garang Syakawi. Bila saya explain kan satu persatu daripada segi perkauman apa semua, mereka boleh terima. Oh macam ni Atuk kempen untuk kau lah. Atuk dah faham. Ada tu baru ni saya jumpa. Oh dia kata hati aku ni aku kawan dengan kau dah lama lah Man. Dia kata Tok Man. Dia panggil Man je kan. Sebab dia dah lama. Kenapa kau buat macam ni? Mak aku sampai menangis. Mak ada orang lah. Kau mak saya. Lepas tu dia kata bila saya dah terangkan apa semua, oh lega lah. Macam ini aku akan sokong kau. Jadi dengan SOP lah Syakawi. Saya pun jadi masalah juga sekarang ni Syakawi pasal SOP ni lah. Tapi nak tak nak kita kena patuh Syakawi. Betul. InsyaAllah. Baik, tak banyak masa lagi yang tinggal sebenarnya. Tapi saya nak berkongsi dengan Datuk Nur Hizam lah. Yalah, kita tahu apa yang berlaku sekarang ni. Kita pun dah sebut kemungkinan yang akan berlaku dalam PRN Melaka kali ini. Mungkin tidak ada parti yang akan menang dengan majoriti yang selesa. Dan kerajaan juga sedang melihat secara serius, kabinet juga sedang melihat secara serius untuk mengenakan apa yang disebut sebagai akta anti lompat parti. Kalau akta ini dilaksanakan, Datuk, apakah Datuk melihat bahawa mungkin apa yang berlaku sekarang ini dalam politik bukan saja di Melaka lah, mungkin juga di seluruh negara ini, mungkin suhunya akan dapat dikurangkan dan mungkin kekecohan seperti terpaksa membubarkan Dewan Undangan Negeri dan sebagainya tidak akan berlaku lagi. Pandangan Datuk? Pada pandangan saya, pada hemat saya, akta anti lompat parti ini sebenarnya bagus. Bagus jadikan. Sepatutnya bukan sekarang. Dulu lagi patut kita dah dekat, bukan sekarang. Dia sekarang ni kita nampak, baru kita nampak orang ni lompat. Bukan orang ni lompat kadang-kadang benda ni bersebar. Macam saya kata dengan awak, saya sendirilah bila orang gelakkan kita lompat parti, kita rasa pasal di situ kita kena betulkan pada saya. Kan? Jadi kalau ada akta anti lompat parti tu, saya rasa memang baik. Pada saya memang baik. Setidak-tidaknya tak ada seorang pun boleh melompat antara satu parti ke satu parti. Tapi kita kena ingat, kalau akta ini diadakan juga, sekiranya berlaku sesuatu benda yang macam kita katakan tadi, kami berempat tidak berpuas hati, adakah kami terpaksa kena akur, kena diam, kena zip mulut? Okey, sebab ada akta anti lompat parti. Jadi dia ada baik, dia ada tidak baik. Dekat situ saya nampak, okey. Jadi pada
saya kalau ada akta anti lompat parti, pada saya memang baik, memang baik dilaksanakan, tetapi ada yang tidak baik, dia ada pro and con, dia mesti ada check and balance. Jadi sekarang ini Datuk Nur Hizam, apakah Datuk betul-betul selesa sebagai seorang calon bebas, tetapi mungkin dalam hati kecil Datuk sendiri ada jugalah sesuatu yang ingin Datuk lakukan selepas PRN nanti? Ya, saya rasa lega dan selesa apabila saya berada dalam tiket bebas. Apabila saya keluar daripada PH, sampai ke hari ini saya tetap bebas dan bebas bersuara, bebas bercakap, bebas membantu rakyat, menyantuni rakyat. Jadi saya rasa saya tak ada apa yang terbuku dalam hati saya ni untuk rasa kesal ke apa tu. Tak ada langsung. Okey? Dan apa yang kita buat ini adalah benda yang betul. Kami berempat memang ada prinsip. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berempat ini. Kita mengambil kira hak rakyat. Kita tak nak pertaruhkan masa depan rakyat dengan dia berlakunya benda-benda seperti kata berlakunya kemungkaran, kejahilan, kebatilan, kerakusan, benda-benda ini berlaku di depan mata kami. Jadi kami tak mahu benda-benda ini berlaku di depan mata kami. Dengan itu kami mengambil satu tindakan dan jalan yang paling termudah, kami berempat ini menarik diri dan menarik sokongan kepada Sulaiman Mak Ali. Tapi pada kami tak ada hal dengan Datuk Sulaiman Mak Ali. Memang kami berkawan baik. Bercakap, berjumpa selepas exco tak ada masalah. Tapi yang kami tidak berterima apabila macam kata Datuk Seri Idris Harun, di atas gunung ada dua lain. Itu kita tak boleh. Baik, Datuk Nur Hizam, kita di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal, jadi saya bagi peluang jugalah kepada Datuk Nur Hizam. Cuma saya nak tanya satu soalan secara ikhlasnya. Kalaulah situasi PRN Melaka kali ini terjadi seperti apa yang kita ramai jangkakan, mungkin tidak ada parti yang menang majoriti selesa, apakah calon 22 calon bebas ini akan mungkin ada antaranya yang akan menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan baru PRN Melaka nanti, selepas PRN Melaka nanti? Saya yakin rakyat sekarang dah bijak. Dia tak nak pilih parti lagi. Dia pilih parti ni masalah, dia pilih parti ni pun masalah. Jadi dia cuba menaruh harapan kepada parti bebas. Kalau sekira itu berlaku, kita berharap yang bebas sana, di luar sana, kalau nak mintai kerajaan untuk tubuh kerajaan, jadilah wakil rakyat yang berhemah. Jadilah wakil rakyat yang betul-betul ada integriti. Jadilah wakil rakyat yang betul-betul boleh berkhidmat untuk rakyat. Pada saya, jangan kita pilih parti, lepas tu rakyat akan mati. Maksudnya, dekat sini kita dah pilih satu parti tersebut, tiba-tiba parti tersebut orang cakap banyak benda dan banyak masalah yang tak dapat diselesaikan. Baik. Terima kasih, dan saya juga bagi peluang, ada lebih kurang 1-2 minit lagi. Tok Man, apa yang ingin Tok Man sampaikan di penghujung ruang bicara bahas ini? Ya, saya nak beritahu sikitlah. Apa perjuangan kita, apa yang kita buat ni lillahi ta'ala untuk kepentingan rakyat negeri Melaka. Dan saya, Datuk Nur Azman Hassan, calon 02 Pantai Kundo, insya-Allah akan perjuangkan nasib rakyat. Dan saya untuk majukan slogan kami, maju bersama harapan, insya-Allah saya akan lakukan amanah ni. Dan saya pun nak sentuh sikit lah Syakawi pasal lompat parti ni kan. Seringkas-ringkas Datuk Nizam pun beritahu kan, pasal lompat parti sebenarnya bukan semudah itu nak melompat parti. Bukan kami lompat parti itu ada kepentingan. Saya ulang balik benda itu kan. Jadi bila akta lompat parti ni dilakukan, akan menjadi satu kerangan macam mana kita nak mementerasnya. Sebab tak boleh nak buat apa. Daripada segi ahli majlis MKN semua tak boleh nak buat apa. Mesyuarat Kerajaan Negeri tak boleh nak buat apa, tak boleh sentuh pun tak boleh, nak beritahu pun tak boleh. Nak macam mana kita nak sentuh? Takkan kerajaan sendiri, wakil rakyat kerajaan sendiri nak buat laporan kepada SPRM tentang dia punya yang tu. Kemungkinan besar boleh jadi macam tu. Kalau dia setuju apa semua, kami kalau macam tu kesnya, kami 4 orang boleh buat macam tu juga kan, report. Tapi biar dia benda ni dijalankan dengan betul lah, dengan mana. Jadi last kali saya haraplah pundi-pundi di Dua Taekwondo janganlah ragu, jangan risau, keluarlah, ikutlah SOP yang dipatuhi, yang ditetapkan oleh SPR,
dan masa-masa tarikh mengeluar mengundi pun masa dia semua dah ada pada 20 hari bulan 11. Masa pun dah ada, ikutlah masa tu, dan saya berdoa supaya cuaca baik semua saya kahwin cuaca baik apa semua, dan ikutlah macam saya cakap tadi, tentukan pilihan anda tu tepat. Okey. Baik. Bukan pada parti macam dia kata, kadang-kadang pada orang juga kerana parti dia tak nak cerita lagi pasal parti lain, dia nak orang dia. Okey. InsyaAllah saya kata insyaAllah doakan kami sama-sama akan merintah. Baik. Datuk, boleh saya cakap sebentar? Boleh Datuk? Bagi saya 1 minit saja cakap. Saya Datuk? Ya, 1 minit boleh. Terima kasih Datuk Syakir Wijirin. Okey, saya Datuk Nur Hizam. Okey, N15 Penggalan Batu, okey, menyeru kepada semua pengundi-pengundi di DON Penggalan Batu agar keluar mengundi. Pilihlah calon yang betul-betul boleh menjadi wakil rakyat, yang boleh membela rasa rakyat, okey, yang boleh menjadi hamba kepada rakyat. Okey, kita pilih betul-betul, okey, jangan sampai kita salah pilih. Okey, pada saya, okey, saya Datuk Nur Hizam Faisal Bakti akan bertanding di N15 Penggalan Batu di atas tiket bebas, okey, berlogokan kunci. Okey, saya berjanji saya akan menyelesaikan masalah-masalah di DON Penggalan Batu. Itu saja pada saya. Orang lain baru menabur janji, saya sudah lama menabur bakti. Itu saja daripada saya. Terima kasih Datuk Syakir Wijirin. Terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga tetamu sebenarnya, Datuk Nur Hizam Hasan Bakti. Terima kasih kepada Datuk Nur Azman Hasan ataupun Datuk Man, dan kita juga tentunya mengucap terima kasih walaupun appearance yang agak pendek daripada yang berhormat Datuk Wira Mas Merianti Samsudin, kerana saya difahamkan bahawa Datuk Wira ada tugas-tugas lain yang terpaksa disempurnakan lebih awal lagi. Jadi tak apa, dia janji akan bersama kita di program Ruang Bicara yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara Bahas ini, dan kita akan berjumpa lagi dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.